Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ulama, para ustaz, muslim-muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Dalam pertemuan kali ini kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang soal perkahwinan. Kerana bab perkahwinan ini sebenarnya begitu panjang. Bab perkahwinan ini begitu panjang dan kita sambung lagi kupasan kita berkaitan dengan bab perkahwinan ini. Di antaranya bentuk-bentuk orang lelaki melihat aurat orang perempuan. Bentuk-bentuk orang lelaki melihat aurat orang perempuan. Orang lelaki melihat kepada aurat perempuan ini melibatkan 7 bentuk. Ada 7 bentuk orang lelaki melihat aurat perempuan dan setiap bentuk itu mempunyai hukum yang berbeza. Pertama, lelaki melihat kepada perempuan asing dalam situasi tidak ada hajat. Orang lelaki melihat kepada perempuan asing dalam situasi tidak ada hajat, hukumnya haram. Hukumnya adalah haram secara mutlak kalau mengikut di dalam mazhab Syafi'i dalam Kifayatul Ahyan dan sebagainya lah. Maksud orang lelaki di sini adalah lelaki yang telah balik dan perempuan di sini adalah perempuan yang sudah balik. Begitu juga melihat kepada wajah dan dua telapak tangan juga haram jika boleh menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah hukumnya adalah haram, tapi kalau tidak menimbulkan fitnah hukumnya tidak haram. Jika tidak menimbulkan fitnah, ulama berbeza pendapat. Berdasarkan pendapat yang sahih, hukumnya haram. Dan berdasarkan kepada pendapat yang satu lagi mengatakan hukumnya adalah tidak haram tetapi sesuatu yang makruh. Jadi berdasarkan pendapat yang sahih hukumnya adalah haram. Berdasarkan kesepakatan orang-orang Islam melarang kaum wanita keluar rumah dalam keadaan mendedahkan rambut kerana melihat merupakan sumber yang kuat yang boleh menimbulkan fitnah, malah boleh menggerakkan syahwat. Kerana itu berdasarkan pada neraca syarak elok ditutup pintu tersebut bagaimana berdua-duaan dengan wanita adalah diharamkan. Hujahnya adalah firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Innallaha khabirun bima yasna'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mendalam pengetahuan tentang apa yang mereka kerja. Surah An-Nur ayat yang ke-30. Jadi yang pertama saja, lelaki melihat kepada perempuan asing dalam situasi tidak ada hajat, maka kita dah bincang tadi dia, hukumnya adalah haram di dalam mazhab Syafi'i. Seterusnya kita pergi kepada pandangan wanita terhadap lelaki asing pula. Jadi kalau tadi kita bincang lelaki asing melihat kepada wanita yang bukan mahram je lah. Bagi pandangan wanita terhadap lelaki asing menimbulkan perbezaan pendapat jugalah dalam kalangan ulama mazhab Syafi'i kepada 2 pendapat. Pertama, menurut Al-Imam Ar-Rafi'i, perempuan boleh melihat seluruh badan lelaki asing kecuali bahagian di antara pusat dengan lutut. Bahagian di antara pusat dengan lutut. Jadi siapa yang mendapat demikian, yang mendapat demikian adalah Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i mengatakan boleh, kecuali bahagian pusat dan lutut. Kedua, perempuan tidak boleh melihat bahagian badan lelaki kecuali yang boleh dilihat oleh pada bahagian badan perempuan asing sahaja. Maknanya perempuan pun tak boleh tengok badan lelaki kecuali untuk muka dan tangan dia sahajalah. Ini adalah pendapat yang kedua. Al-Imam Nawawi menyatakan itulah pendapat yang paling sahih menurut golongan ulama. Jadi bagi Imam Nawawi dia memilih pendapat yang kedua ini. Artinya perempuan asing pun tidak boleh melihat pada lelaki kecuali muka dan tangan dia sahajalah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولم يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
Ayat ini membawa maksud dan katakanlah pada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan dengan suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang laki-laki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Dan surah An-Nur ayat 30, surah 31. Jadi ini merupakan hujah yang digunakan oleh Al-Imam Nawawi, mengatakan perempuan ini dia tidak boleh tengok pada tubuh dan laki-laki itu kecuali muka dan tangan saja. Bagi Al-Imam Ar-Rafi'i, saya ulang balik, beliau membenarkan perempuan asing ini melihat laki-laki asing seluruh badan kecuali tepat antara pusat dan lutut. Juga berdasarkan kepada sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi menerusi Nabhan hamba Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW bersabda, "Afa'am yawan antuma alastuma tubsirat." Adakah anda berdua buta? Bukankah anda berdua melihatnya? Iaitu satu ketika seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Abdullah bin Maktum, dia masuk ke dalam rumah Nabi, dan kita tahu Abdullah ini seorang yang buta. Jadi dia tidak dapat melihat sekitaran dia, termasuk tidak dapat melihat orang. Tapi bila dia masuk dalam rumah Nabi SAW, Nabi menyuruh dua orang isteri yang tulang ada di rumah itu supaya apa benda ni menutup memakai pakaian yang lengkap lah, memakai pakaian lengkap. Sebab antaranya kata dia, walaupun laki-laki itu laki-laki buta, tetapi dua-dua tadi tidak buta dan mereka boleh melihat laki-laki itu yang tidak buta tadi. Itu yang pertama ni dalam perbahasan kita tentang kedudukan laki-laki yang boleh melihat kepada perempuan tadi. Yang kedua, laki-laki melihat kepada isteri dan hamba perempuan, hukumnya adalah harus, kerana suami harus berseronok-seronok dengan isteri. Walau bagaimanapun melihat kepada alat kelamin adalah makruh, sebagaimana makruh pada seseorang melihat kepada alat kelamin sendiri tanpa sebarang hajat. Jadi ini adalah pandangan fuqaha Imam Syafi'i lah, tetapi dalam ijtihad ulama-ulama masa kini ada juga mereka berpendapat bahawa melihat bahagian alat kelamin itu satu benda tidak makruh, seperti yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam fatwanya lah. Sebab atas dasar dia kata asal dasar hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maknanya orang lelaki itu adalah pakaian kepada perempuan, dan perempuan itu pakaian kepada lelaki. Maknanya suami pakaian kepada isteri, isteri pakaian kepada suami. Ada juga di antara ulama yang berpendapat begitu. Ini sedikit perbezaan pendapat. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, dia kata boleh tetapi makruh. Pandangan tuan kepada hambanya sama dengan pandangan beliau terhadap isterinya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu lelaki melihat kepada mahram atau hamba perempuannya yang telah berkahwin. Hukumnya harus pada bahagian selain daripada antara pusat dan lutut, kerana bahagian tersebut adalah aurat. Maknanya boleh tengoklah kepada mahramnya, maknanya dia tengok kepada adik-beradik dia sebagainya yang telah pun berkahwin, dia boleh tengok seluruh badan kecuali bahagian antara dia kata antara pusat dan lutut, kerana bahagian tersebut adalah aurat berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna, iaitu berdasarkan ayat yang telah kita bacakan tadi dalam surah An-Nur ayat 31, iaitu yang meminta kaum wanita supaya menutup pandangan mata mereka. Baik. Kerana mahram membawa makna haram berkahwin, kerana itu kedudukannya tidak ubah bagaikan dua orang lelaki. Apalagi wuduk tidak batal kerana menyentuh mahram, sama ada mahram dengan sebab keturunan, kekeluargaan atau penyusuan, berdasarkan pendapat yang sahih. Ada juga dalam kalangan ulama yang berpendapat seorang lelaki tidak boleh melihat mahramnya kecuali pada bahagian-bahagian yang zahir ketika bekerja dan berkhidmat. Jadi ini berhubung pandangan lelaki kepada lelaki hukumnya adalah harus. Jadi orang lelaki tengok orang lelaki hukumnya harus, kita boleh tengok seluruh badan kecuali pada bahagian di antara pusat dengan lutut tanpa sebarang perbezaan pendapat dalam kalangan ulama. Jadi lelaki sama lelaki ini boleh tengok seluruh badan lah, kecuali bahagian antara pusat dan lutut tanpa ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Lelaki haram melihat kepada anak muda lelaki yang baru tumbuh janggut dengan pandangan yang bersyahwat tanpa sebarang perbezaan pendapat di kalangan ulama. Begitu juga
Kalau pandangan lelaki-lelaki pada lelaki-lelaki lain itu, terutama lelaki-lelaki anak muda baru tu menjanggut menimbulkan syahwat, maka pandangan seumpama itu adalah haram. Pandangan seumpama itu dikira sebagai haram. Kemudian pandangan wanita sesama wanita, sama juga pandangan lelaki pada lelaki. Dalam kes perempuan muslimah melihat kepada perempuan muslimah. Sebaliknya jika wanita bukan Islam melihat perempuan Islam. Ini saya kata tuan-tuan. Yang disebut di dalam mazhab Syafi'i, kena faham molek-molek. Dia kata, jika wanita bukan Islam melihat perempuan Islam berdasarkan pada pendapat yang sahih, hukumnya sama dengan melihat lelaki asing. Artinya dia tidak boleh melihat kecuali muka dan tangan sahaja. Jadi ini sebenarnya menimbulkan kesukaran sedikitlah kepada pelajar-pelajar yang duduk sebilik dengan pelajar-pelajar bukan beragama Islam. Jadi oleh kerana itu sesengahnya mengesyorkan supaya mengikut mazhab lain lah. Contohnya dalam mazhab Hambali yang membenarkan seorang bukan Islam, dia melihat aurat perempuan, melihat muka, tangan dan juga tempat-tempat yang biasa terdedah kepada wanita itu. Jadi tetapi di dalam mazhab Syafi'i dia agak ketat, mazhab Syafi'i agak ketat dan dia mengatakan bahawa berdasarkan pendapat yang sahih, hukumnya sama dengan melihat lelaki asing. Jadi tak boleh lihat juga perempuan bukan Islam itu kepada wanita Islam kecuali muka dan tangannya. Wanita bukan Islam tidak sama dengan wanita Islam. Bahkan menurut Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam, wanita yang fasik hukum sama dengan wanita ahli zimmah. Pihak berkuasa wajib menegah wanita ahli zimmah dan juga wanita yang fasik daripada memasuki tempat mandian awam bersama dengan wanita-wanita Islam yang sentiasa menjaga kehormatan diri. Jika perkara tersebut kurang diberikan perhatian oleh pihak kerajaan, wanita yang beriman berkewajipan mengelakkan diri daripada masuk ke dalam tempat mandian awam bersama dengan wanita kafir dan juga yang fasik. Jadi di sini tetap ada pandangan ulama mazhab Syafi'i dia agak ketat sehingga kan kita nak masuk dalam tandas awan sekalipun wanita kafir ni tidak digalakkan masuk sama wanita Islam. Isu timbul di sini ialah soal melihat kepada aurat itu sendiri. Jadi sebab itulah kita kata dalam isu ni mungkin setengah orang melihat oleh kerana dia terlalu rigid, dia nak memakai pandangan ulama lain lah yang kata boleh orang bukan Islam ni, dia wanita bukan Islam melihat kepada wanita Islam bahagian-bahagian yang sering terdedah selain daripada muka dan juga tangannya. Ini sedikit perbahasan yang disebut oleh ulama mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian seterusnya muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat, melihat perempuan asing dengan tujuan untuk meminang dan ia melibatkan situasi hajat. Hajat melibatkan beberapa perkara, antaranya dengan tujuan berkahwin. Dengan tujuan perkahwinan. Apabila seseorang ingin berkahwin dengan seorang wanita, keharusan untuk melihat wanita tersebut adalah tidak diragui lagi. Bahkan hukumnya adalah sunat dan digalakkan berbuat demikian berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat At-Tirmizi, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Lihatlah wanita itu kerana lebih dapat mengekalkan hubungan mesra di antara anda berdua. Jadi Nabi suruh seseorang lelaki yang nak meminang atau seseorang perempuan, dia kena tengok perempuan tu untuk memastikan untuk mencari, tengok tu dengan tujuan untuk menguatkan lagi hubungan antara keduanya nanti bila kahwin. Maka mengulang lihat adalah diharuskan. Kalau nak tengok tu, tengok kali pertama lah, tengok kali kedua. Pada wanita nak dipinang itu hukumnya adalah diharuskan agar kedudukan wanita tersebut menjadi semakin jelas kepada lelaki yang melihat. Jadi tujuan kita tengok tu supaya kita masih jelas kedudukan dia macam mana, rupa macam mana, keluarga macam mana dan sebagainya lah. Jika sukar untuk melihat sendiri, boleh menghantar seorang wanita untuk memerhatikan wanita terlibat dan wanita tersebut hendaklah menceritakan tentang wanita yang dilihat itu kepada lelaki yang menghantarnya. Ini kerana Nabi SAW pernah mengutus Ummu Sulaim pada seorang wanita dalam hadis riwayat Ahmad. Menurut Syekh Anas radhiyallahu baginda bersabda, "Shummi awaridaha wanzuri ila urqubiha." Lihatlah kepada tumitnya dan ciumlah pada bahagian tekuknya. Hadis ini merupakan hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini statusnya adalah hadis yang hasan. Wanita begitu juga apabila ingin mengahwini seorang lelaki, hendaklah melihat lelaki tersebut. Kerana pada diri lelaki itu ada perkara yang menarik perhatian wanita, sebagaimana pada diri wanita berkenaan ada perkara yang menarik perhatian lelaki terlibat, sebagaimana ini dinyatakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi boleh perempuan pun boleh kalau ada orang pinang dia pun kena jugalah. Terutama sekali zaman hari ini kita melihat cabaran-cabaran hidup begitu mencabar. Jadi kita kena tahu siapa
yang akan menjadi bakal suami kita, orang mana dan sebagainya, terutama segi perangai dan sebagainya. Dan bahagian badan suatu nak meminang itu, bahagian badan yang boleh dilihat ialah muka dan dua tangan, zahir dan juga batin. Bahagian lain tidak boleh dilihat. Pandangan ini adalah harus, meskipun dengan melihat kedua-duanya dibimbangkan boleh berlaku fitnah, asalkan dilihat dengan tujuan berkahwin. Maknanya kalau dilihat dengan tujuan berkahwin, ya tidak mengapalah. Masa melihat berlaku setelah berazam untuk berkahwin dengan wanita berkenaan dan sebelum meminang, agar tidak ditinggalkan wanita tersebut begitu sahaja setelah meminang, dan tindakan tersebut sudah pasti akan menyakitkan perasaannya. Apabila seorang lelaki melihat wanita berkenaan, tetapi wanita tersebut tidak tertarik kepadanya, lelaki terlibat hendaklah mendiamkan diri dan jangan mengatakan saya tidak mahukan beliau kerana ada perkara yang kurang selesa bagi saya yang terdapat pada dirinya. Maknanya kalau dia tengok, dia tidak setuju, sudahlah. Dia jangan ceritalah keaiban-keaiban yang ada perempuan itu cukuplah. Dan dia terus bertindak untuk mencari perempuan-perempuan yang lain untuk menjadi calon kepada isteri. Yang kelima, melihat dengan tujuan berubat. Harus melihat ke tempat-tempat yang diperlukan dengan tujuan berubat ni, seperti untuk berbekan atau rawatan. Kerana berdasarkan hadis riwayat Muslim menurut Jabir radhiyallahu anhu yang menjelaskan anna Umma Salamah istazana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Aba Taibata an yahjumaha. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah meminta kebenaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Tayyibah membekam beliau. Jadi hadis ini, kalau kita bacalah, hadis ini merupakan termasuk dalam kategori hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim. Jadi segi Nabi sendiri meminta izin daripada baginda untuk apa ni untuk berbekam. Rasulullah suruh seorang lelaki berbekam. Jadi kalau kata berbekam sudah tentulah akan melihat aurat perempuan tadi, sebab berbekam itu adalah sejenis berubat. Jadi melihat aurat pesakit dengan tujuan berubat itu adalah tidak mengapa, dan itu adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam Islam. Walau bagaimana, rawatan tersebut hendaklah dilakukan di hadapan mahram atau suami bagi mengelakkan berlaku khalwat atau berdua-duaan, dengan syarat tidak ada doktor perempuan yang boleh mengambil tugas tersebut. Begitu juga dalam kes rawatan yang dilakukan oleh doktor wanita terhadap pesakit lelaki, terikat dengan syarat tidak ada doktor lelaki yang boleh mengambil alih tugas merawat tersebut. Yang lebih utamanya tidak menggunakan khidmat doktor bukan beragama Islam apabila sudah ada doktor yang beragama Islam. Itulah tuan-tuan, kena faham oleh ini. Pandangan mazhab Syafi'i dalam soal berubat ini dia agak ketat sedikit, iaitu disebut dengan jelas dalam kitab ini, kalau nak berubat itu utamakan orang Islam. Utamakan orang Islam dulu. Kalau ada doktor lelaki, utamakan doktor lelaki dulu. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Begitulah teliti ataupun halusnya perbahasan dalam mazhab Syafi'i dalam soal berubat. Walaupun kita bincang atas tadi, berubat itu suatu benda yang dibolehkan sampai boleh melihat kepada aurat pesakit dengan tujuan tersebut. Tetapi kalau boleh diikatkan pula berubat itu dengan kehadiran mahram itu sendiri. Tujuannya adalah mengelakkan berdua-duaan di antara perawat itu dan mereka atau pesakit yang hendak dirawat. Yang keenam, melihat untuk menjadi saksi dan dalam urusan jual beli. Melihat kepada muka wanita pada waktu itu adalah harus secara khusus kerana situasi hajat memerlukan perkara tersebut dilakukan. Melihat kerana nak jadi saksi di mahkamah. Dan seterusnya, yang ketujuh ialah melihat kepada hamba perempuan ketika menjual hamba tersebut kepada pembeli. Melihat ke tempat-tempat yang diperlukan adalah harus seperti wajah dan anggota, dan melihat auratnya adalah tidak harus kecuali pada bahagian rambut sahaja. Melihatnya adalah harus kerana ia adalah kaitan dengan tujuan. Jadi benda ni tidaklah dibahaskan sangat kerana soal menjual hamba itu tidak ada lagi pada zaman kita, walaupun segi hukumnya ada, dan sebenarnya melihat hamba yang nak dijual ni, menjahat orang, jual orang. Dalam konteks sekarang tak ada dah jual orang ni, tapi dalam konteks itu dibahaskan juga oleh para ulama. Maknanya melihat hamba dengan tujuan nak beli tadi boleh, tetapi kita boleh melihat tempat-tempat yang dibenarkan sahaja. Baik, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada peminangan. Perbahasan kita bab kahwin ni agak panjang sikit. Kita pergi pada peminangan ya. Kita tak masuk lagi bab seterusnya, bab nafkah dan sebagainya. Kita pergi pada bab peminangan. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan sebagai peminangan itu? Peminangan merujuk kepada pernyataan hasrat pihak yang meminang seseorang wanita untuk berkahwin dengan wanita itu pada masa akan datang. Pada masa akan datang. Ia dilakukan sebelum akad perkahwinan dijalankan. Saya ulang balik. Peminangan merujuk kepada pernyataan hasrat pihak yang meminang seseorang wanita untuk berkahwin dengan wanita itu pada masa akan datang. Itu disebut sebagai peminangan. Sebab itu sebagian ulama kata, kalaulah putus tunan, kalau berlaku putus tunan,
maka itu tidak mengapa. Cuma dari segi etikanya kita kena tengok siapa yang memutuskan pertunangan tadi. Sebab pertunangan itu dia merupakan satu pernyataan hasrat untuk berkahwin pada masa akan datang dan dia bukanlah suatu benda yang telah pun ditetapkan secara tetap. Bilakah masa dihalalkan dan diharamkan meminang? Nak minang ni sebenarnya dia ada masa halal, dia ada masa haram. Masyarakat Melayu kita mungkin setengahnya kurang faham apa dimaksudkan masa halal, apa dimaksudkan masa haram untuk meminang seseorang perempuan itu. Meminang dengan cara terang-terangan atau sindiran terhadap wanita yang belum berkahwin, tidak berada dalam iddah perceraian dengan suami atau yang bersih daripada halangan-halangan untuk berkahwin dengannya adalah halal. Inilah dia, meminang yang halal. Minang apa? Meminang wanita secara terang-terangan atau sindiran terhadap wanita yang belum berkahwin, kemudian wanita pula tidak berada dalam kaedah perceraian dengan suami atau yang bersih daripada halangan-halangan untuk berkahwin dengannya adalah halal. Tetapi dengan syarat wanita yang dipinang itu hendaklah seorang yang halal dikahwini. Perempuan tadi hendaklah seorang halal dikahwini, jangan pula melibatkan mahram sendiri, jangan pula melibatkan isteri orang, jangan pula dia itu seorang yang berada dalam ihram haji ataupun umrah yang telah pun kita jelaskan sebelum ini. Meminang dengan cara sindiran sahaja dan bukan dengan cara terang-terangan halal dilakukan jika melibatkan wanita yang berada dalam iddah kematian suami, meskipun wanita itu sedang hamil. Maknanya kalau suami dia meninggal, ada lelaki jatuh hati kepadanya, dia nak minang secara terang ataupun secara sarah tak boleh. Hukumnya adalah haram. Tapi kalau dia minang secara sindiran, contohnya dia kata awak ni semakin cantik, semakin comel, contohnya lah. Jadi itu adalah dibenarkan. Walaupun pada masa itu wanita berkenaan sedang hamil, wanita yang sedang beriddah dengan iddah talak bain, fasah atau murtad disebabkan telah terputus kekuasaan suami ke atas isteri dirinya, maka wanita-wanita ini adalah boleh dipinang dengan cara sindiran, cara sindiran dan bukan dengan cara sarah terang-terangan. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْمَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ. Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran untuk meminang perempuan yang kematian suami dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati keinginan berkahwin dengan mereka. Jadi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 235. Jadi menunjukkan bahawa tidak menjadi satu kesalahan sekiranya kita meminang seorang perempuan yang kematian suami secara sindiran. Secara sarah tak boleh. Haram meminang wanita yang berada dalam situasi selain daripada dua situasi yang disebutkan di atas, baik secara sindiran maupun secara terang-terangan. Haram meminang wanita yang masih menjadi isteri orang, sebagaimana haram meminang wanita yang termasuk dalam kategori wanita-wanita yang diharamkan berkahwin dengannya, baik dalam bentuk haraman berkahwin selama-lamanya maupun dalam bentuk sementara waktu. Selain itu, haram meminang wanita yang diceraikan oleh suami secara talak raj'i, baik peminangan itu dibuat secara kita tengok sini, baik peminangan itu dibuat secara sindiran maupun secara terang-terangan kerana masih menjadi isteri orang atau berada pada hukum isteri orang dan suami masih berhak merujuknya kembali semasa dalam ihram. Jadi makna meminang perempuan yang masih berada dalam iddah talak raj'i itu adalah haram kerana pada hukumnya dia dianggap menjadi isteri pada suaminya yang dahulu atau pada hukum isteri yang terdahulu. Kerana Allah Ta'ala menyatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalik in aradu islaha. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, yakni tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Suami-suami mereka berhak mengambil kembali, yakni rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Itu maknanya boleh dalam kisah kalau dia. Jadi jadi kita nak pinang tu tak bolehlah dari sudut kalau talak raj'i, kalau talak bain yang telah tersebut sebelum ini, itu dibolehkan secara sindiran. Penggunaan lafaz sindiran membawa maksud lafaz yang membawa maksud keinginan untuk berkahwin dan juga tidak ada keinginan untuk berkahwin. Misalnya lafaz sindiran ni dipanggil lafaz kinayah. Lafaz ini kalau kita dengar orang tu bercakap,
Kita boleh tafsirkan dia nak berkahwin dengan kita. Dan kita juga boleh tafsirkan dia nak puji kita. Bukan nak berkahwin sangat. Maka lafaz itu disebut sebagai lafaz kinayah. Misalnya, seorang lelaki berkata kepada seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, anda seorang wanita yang cantik, mungkin ada orang berkenan dengan anda atau sukar untuk mencari wanita seperti anda. Kata-kata ini adalah dia panggil kata-kata meminanglah tu secara tidak langsung. Jadi, tapi kalau lihat dari segi maksudnya mungkin nak berkahwin dan mungkin juga dia nak puji betul kawan tu. Lafaz secara terang-terangan pula ialah lafaz yang mengandungi maksud hendak berkahwin secara terang-terangan. Misalnya seseorang lelaki berkata kepada seorang wanita, saya ingin berkahwin dengan anda. Atau apabila iddah anda berakhir, saya akan berkahwin dengan anda. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Zuhaili dalam kitab Mu'tamad dia. Ini perbezaan di antara lafaz kinayah ataupun lafaz sindiran dengan lafaz sarih ataupun lafaz terang-terangan. Ya, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita pergi kepada meminang wanita yang telah pun dipinang. Apa hukum kita meminang perempuan yang telah pun dipinang oleh laki-laki lain? Boleh atau tidak kita minang seorang perempuan yang telah pun dipinang oleh laki-laki lain? Haram kepada seorang lelaki meminang seorang wanita yang telah pun dipinang oleh lelaki lain jika wanita tersebut atau ahli keluarganya telah menerima pinangan tersebut. Artinya lelaki dia haram dia pinang seorang perempuan yang telah memberi jawapan menerima peminangan yang pertama itu. Mana kalau selagi mana perempuan tadi atau keluarganya tidak memberi jawapan menerima pandangan pertama, jadi ada 2-3 grup lelaki masuk untuk meminang, itu tak ada masalah sebab dia masih belum memberi jawapan, dia masih memikirkan mana satu lelaki yang bakal dipilihnya untuk menjadi suami untuk masa yang akan datang. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kecuali jika peminang yang pertama memberikan kebenaran kepada lelaki terlibat, ketika itu harus kepadanya meminang wanita itu. Maknanya dalam kes katakan lelaki yang pertama telah meminang seorang perempuan dan perempuan itu menyatakan setuju. Kemudian masuk lelaki kedua. Tetapi peminang yang pertama tadi mengizinkan. Walaupun perempuan sudah setuju untuk dengan dia, tapi diizinkan. Maka bila diizinkan, jawabnya peminang kedua itu boleh meminang perempuan berkenaan dengan sebab keizinan daripada lelaki yang minang yang pertama tadi. Kemungkinan ini sebabkan kemungkinan peminangan yang dibuat oleh lelaki pertama tersebut belum diterima atau masih menunggu jawapan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari menerusi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabi'a ba'dukum ala bai'i ba'd wa la yakhtub ar-rajula ala khitbati akhihi hatta yatruka al-khatib qablahu aw ya'dhana lahu al-khatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang lelaki meminang wanita yang telah pun dipinang oleh saudara sehingga peminang pertama meninggalkan wanita itu atau mengizinkan kepada lelaki terlibat meminang wanita itu. Ya, kalau diizin tidak ada masalah. Jadi dalam isu-isu peminangan negara kita ni tidak begitu menjadi isu sangat seperti mana kita bincang agak terperinci pada hari ini. Hadis di atas menjelaskan tentang pengharaman ke atas seorang lelaki meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh lelaki lain dan peminangan tersebut telah diberikan persetujuan oleh wanita berkenaan. Kalau setuju dah, maka itu tak bolehlah kita kata. Manakala dalam hadis riwayat Muslim menerusi Fatimah binti Qais radhiyallahu anha menjelaskan, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Aba Jahm khatabani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Abu Jahm fala yad'u asah an 'atiqihi wa amma Muawiyah fas'alukum la mala lah ankihi Usamah bin Zaid fakarihtuhu thumma qala ankihi Usamah fanakahtuhu faja'ala Allah fihi khairan. Muawiyah dan Abu Al-Jahm telah meminang saya, kata Fatimah binti Abi Qais. Rasulullah SAW bersabda, Abu Jahm seorang lelaki yang tidak pernah meletakkan tongkat daripada bahu, yakni memberikan layanan yang kasar kepada wanita. Manakala Muawiyah seorang yang terlalu miskin dan tidak mempunyai harta. Berkahwinlah dengan Usamah bin Zaid. Saya tidak sukakan Usamah ketika itu. Baginda bersabda, berkahwinlah dengan Usamah. Lalu saya berkahwin dengannya. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kebaikan dalam perkahwinan tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam ni, yang kita nak pinang ni sebenarnya kita boleh minta pandangan seorang yang berpengalaman. Jadi kalau perempuan tu, maknanya pertama hadis ni menjelaskan perempuan ni dia boleh menerima ramai pinangan selagi mana dia belum menyatakan persetujuan, maka 2-3 orang meminang dia boleh terima dari sudut tu. Tapi dia nak buat satu-satu keputusan untuk menerima mana-mana pinangan dia nak tadi, dia kena tanya orang yang berpengalaman sedikit. Sebagaimana kita lihat di sini, Fatimah binti Qais, dia telah bertanya Rasulullah tentang 2 orang. Rasulullah telah memberi nasihat kepadanya. Peminang pertama contohnya Abu Jahm, dia seorang yang kasar, tak sesuai jadi suami. Peminang kedua ni Muawiyah, dia seorang yang miskin. Jadi
Dari sudut itu macam mana dia nak cari sumber kewangan lah untuk menampung keluarga yang akan dibina nanti. Jadi Rasulullah menyarankan supaya dia berkahwin dengan Usamah bin Zaid. Jadi di sini menunjukkan kepada kita satu cara dan satu tata cara bimbingan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kita nak memilih suami, kita boleh meminta pandangan orang-orang yang mempunyai pengalaman atau kepakaran dalam melihat lelaki yang bakal menjadi calon suami kepada seseorang wanita. Hadis di atas menjelaskan Rasulullah SAW menyarankan kepada Fatimah binti Qais supaya menerima pinangan Usamah bin Zaid kerana berpendapat peminangan yang dilakukan oleh dua orang lelaki sebelum itu tidak sesuai. Sebaliknya Usamah lebih sesuai dengan beliau. Baginda bertindak demikian kerana Fatimah sendiri belum memberikan kata putus sama ada menerima ataupun menolak peminangan kedua orang lelaki tersebut. Itu yang isu yang berlaku. Kemudian seterusnya kita pergi kepada tajuk. Boleh atau tidak kita nak meminta pandangan seseorang untuk mengetahui keadaan peminang atau perempuan yang hendak dipinang? Jawabnya boleh meminta pandangan seseorang bagi mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang pihak yang meminang dan juga pihak yang hendak dipinang. Pihak yang diminta pandangan wajib menjelaskan kecacatan dan kekurangan yang terdapat pada pihak yang meminang atau yang hendak dipinang secara jujur sebagai nasihat dan bukan bertujuan untuk mengganggu atau menyakitkan peminang atau pihak yang dipinang. Ini berdasarkan riwayat Muslim di atas yang menjelaskan Rasulullah SAW menceritakan kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha tentang perangnya dan sikap kedua-dua orang lelaki yang meminang beliau yang dilihat oleh baginda sebagai tidak sesuai untuk beliau kerana boleh mengganggu perjalanan rumah tangganya untuk masa yang akan datang. Jadi maknanya boleh walau bagaimanapun penjelasan tentang kecacatan atau kelemahan pihak yang meminang atau pihak yang dipinang itu hanya dilakukan apabila ada keperluan sahaja. Jika pihak yang diminta memberi nasihat boleh menceritakan kepada orang yang bertanya kepadanya tentang hal tersebut tanpa menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada kedua-dua belah pihak, maka wajib dibawa macam. Maknanya kalau dia boleh cerita secara umum lah, dia kata tak sah lah, tak sesuai. Cukuplah tu. Tanpa dia menyebut, tetapi kalau dia desak, maka dia boleh ceritalah tentang kekurangan-kekurangan yang ada untuk mengelakkan berlaku perkahwinan dengan orang yang mungkin melakukan kezaliman ataupun bermasalah dalam rumah tangga. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, timbul satu persoalannya, boleh atau tidak wali ataupun seseorang lelaki menawarkan anak gadisnya untuk dikahwini oleh lelaki yang saleh. Saya kata contohnya, kita kata orang kampung ke, dia berguru dengan ustaz mana-mana, kemudian dia berkenan cara ustaz, pengajaran ustaz dan sebagainya, dan dia sanggup menyerahkan anaknya untuk dikahwin oleh ustaz itu ataupun untuk guru dia. Dulu kita lihat dia dalam tahun 60-an, 70-an, dia juga orang kampung yang telah menawarkan anak dia untuk dikahwinkan dengan untuk guru dia. Ada juga kita dengar, sekarang ni hampir sudah tidak ada. Wali kepada seseorang wanita yang berhasrat mengahwinkan anak gadis yang berada di bawah jagaan dan walian, disunatkan menawarkan anak gadisnya itu untuk dikahwini dengan orang yang baik dan saleh. Dengan kata lain, harus kepada wali yang terlibat melamar seorang lelaki yang baik dan saleh untuk dikahwinkan dengan anak gadis atau saudara perempuan. Kerana perkara tersebut pernah dilakukan oleh Nabi Syuaib AS terhadap Nabi Musa AS, bagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata, wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan mengembala kambing kita. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amalan. Bapa perempuan itu berkata kepada Musa, aku hendak mengahwinkan kamu dengan salah seorang daripada 2 orang anak perempuanku ini, dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Dalam pada itu, jika engkau genapkan menjadi 10 tahun, maka demikian itu adalah daripada kerelaanmu sendiri. Dan ingatlah aku tidak bertujuan untuk menyusahkanmu. Engkau akan dapati aku insya-Allah dari kalangan orang-orang yang baik layanan. Surah Al-Qasas ayat 26 dan 27. Jadi Nabi Syuaib AS telah meminang Nabi Musa AS untuk dijodohkan dengan salah seorang di antara anak perempuan. Jadi, kemudian setelah berlaku pinangan juga kerap kita mendengar dalam masyarakat Melayu kita, mereka ni berdua-duaan dengan tunan. Soalannya boleh ataupun tidak seseorang itu berdua-duaan dengan tunan ini.
Pertunangan sebenarnya tidak lebih daripada salah satu daripada pendahuluan untuk berkahwin sahaja. Dan bukan berkahwin dalam arti kata yang sebenar. Maknanya kena ingat, konsep peminangan itu sebenarnya satu bentuk perjanjian untuk berkahwin pada masa akan datang. Dan dia bukan berbentuk perkahwinan itu sendiri. Sebab itu hubungan tunan laki-laki dan perempuan tadi dia tidak boleh berlaku dalam bentuk hubungan suami isteri. Sebab hubungan mereka dalam bentuk suami isteri masih belum berlaku. Laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang tetap merupakan dua orang asing yang masih belum ada hubungan dan ikatan suami isteri yang sah menurut kacamata syarak. Kerana itu, kedua-dua pihak haram berkhalwat atau berdua-duaan, bersentuhan dan bergaul dengan bebas sebagaimana pasangan suami isteri. Malah haram juga keluar berdua-duaan ke pasar, taman dan tempat-tempat pelancongan melainkan dengan kehadiran ahli keluarga yang lain. Tidak wajar pertemuan dilakukan atas dasar ingin mengetahui tentang tabiat dan juga akhlak bakal pasangan masing-masing dengan lebih lanjut kerana ia mengakibatkan timbul perkara-perkara yang keji yang akan menimbulkan kesan yang buruk kepada gadis talibat sekiranya pertunangan tersebut dibatalkan. Ini Islam menjelaskan sedikit kemudaratan apabila kita berdua-duaan ataupun jalan sedangkan bawa tunan tadi. Kalau putus tunan, bukankah itu mengaibkan keluarga perempuan dan sebagainya. Apalagi Rasulullah SAW memberi amaran keras kepada setiap orang Islam supaya orang lelaki tidak berkhalwat ataupun tidak berdua-duaan dengan orang perempuan. Sabda Rasulullah SAW, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahrah." Jangan hendaknya seorang lelaki itu berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali hendaklah bersama mahram kerana pihak yang ketiga ketika itu adalah syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Ini maknanya hadis sahih lah. Hadis ini merupakan hadis yang apabila akad nikah selesai dilaksanakan, barulah pasangan tersebut menjadi suami isteri dalam arti kata yang sebenar dan ketika itu barulah halal hubungan kedua-dua belah pihak untuk berdua-duaan dalam bilik dan sebagainya. Anda jadi suami isteri tak ada masalah lah. Pergi sana kemari, pergi ke pasar dan sebagainya sebab hubungan itu telah diiktiraf oleh masyarakat, diiktiraf oleh agama. Jadi tidak ada masalahnya. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada satu isu yang berlaku je. Hukum kita nak bincang sikit tentang kedudukan hukum akad nikah tanpa wali. Akad nikah tanpa wali tidak sah. Bahkan setiap majlis akad nikah mestilah mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil. Keperluan kepada wali sabit dengan firman Allah Ta'ala, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 232. Ini peranan tentang wali. Ayat di atas diturunkan kepada Ma'qil bin Yasar yang bersumpah tidak mahu mengahwinkan saudara perempuannya dengan bekas suami yang menceraikan. Kes ini terdapat dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Sekiranya wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, sudah tentu tidak ada makna teguran ke atas wali yang enggan mewalikan perkahwinan anak buahnya di dalam ayat di atas. Kalau perempuan boleh menikah sendiri, tak payah ambil izin wali dia. Jadi maknanya hadis sahih yang kita sebut di atas tadi dan juga ayatnya tidak ada makna. Dan dalam hadis yang lain menyebut Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Daraqutni menerusi Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "La nikaha illa biwali wa syahidai adli fa in ankahaha masqutun alaihi fa nikahuha batil." Tidak sah perkahwinan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika dia menikahkannya juga dengan orang yang dibenci, nikahnya adalah batil. Nikah itu dikira sebagai nikah yang batil. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibn Majah menerusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha fa inna az-zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha." Wanita tidak boleh mengahwini wanita dan wanita tidak boleh mengahwinkan diri sendiri. Hanya wanita penzina sahaja yang menikahkan diri sendiri. Yang kita tengok letakkan status wanita ni, dia kahwin tapi izin wali, sama statusnya macam wanita penzina. Jadi kena ambil kira kepentingan wali dalam sesuatu proses perkahwinan. Dan insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan sentuh tentang syarat-syarat wali dalam sesuatu perkahwinan. Jadi kesimpulan saya nak nyatakan tentang perbahasan kita pada hari ini adalah banyak tertumpu kepada soal melihat wanita, soal
apa benda, tempat-tempat yang boleh harus dilihat ketika meminang seorang wanita. Dan juga kita melihat bagaimana pendapat ulama mazhab Syafi'i dia bahawa lelaki melihat perempuan ni yang bukan mahram begitu ketatnya, iaitu mereka mengatakan haram. Sebab itulah dalam konteks sekarang kita banyak melihat perbahasan ini diperluaskan sedikit kepada mazhab-mazhab lain, termasuk di antaranya mazhab Hambali yang membenarkan lelaki ni membenarkan orang-orang perempuan bukan Islam melihat kepada orang perempuan Islam, bukan saja pada muka dan tangan, bahkan tempat yang biasa terdedah. Maknanya dalam mazhab Syafi'i dia mengambil jalan ketat, berhati-hati, lelaki tengok perempuan yang tidak ada hajat, hukumnya haram asalnya. Perempuan bukan Islam tengok orang perempuan Islam pun begitu ketat di dalam mazhab Syafi'i, maknanya tak boleh juga. Dia tak boleh juga kecuali pada muka dan tangan. Dan tetapi di dalam mazhab Hambali dia benarkan muka tangan dan tempat-tempat yang sinjil. Jadi sekadar itulah perbahasan kita pada petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya dan kepada tuan-tuan sekalian dalam bab ini. Akhir kata aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.